Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat petang tuan. Apa khabar? Baik, Saya Alhamdulillah. saya saya harap tuan sihat dan dalam keadaan yang sejahtera lah. Okey, Okay. kami mahasiswi dari semester 3 daripada Kolej Al-Quran Saidina Ali. Saya Nur Syukrina binti Ahmad. Saya Khairunisa binti Nasaruddin. Dan saya Siti Aina Usman Haris. Seperti yang tuan maklum, yang mana pada petang ni kami ingin menemu ramah tuan bagi tugasan kami untuk subjek kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan kepada Aina Husna untuk agenda yang pertama. Okay. Assalamualaikum tuan. Sebelum tu nak tahu kolej ni dekat mana? Bukit Katil. Bukit Katil, belakang Masjid Saidina Ali. Okay. Semua orang Melaka lah ni? Saya orang Johor. Oh, okay. Okay. Dan saya lah Aina yang kontak dengan tuan tu. Okay. Okay. Boleh teruskan dengan soalan pertama Boleh. InsyaAllah. Okay. Boleh tak tuan ceritakan sedikit latar belakang tuan dan bagaimana tuan boleh melibatkan diri dalam bidang pekerjaan ini? Assalamualaikum. Terima kasihlah sudi temu ramah saya. Saya rasa first time kot temu ramah online ni kan. Tapi saya cuba yang terbaik lah kan untuk ni untuk jawab semua soalan. Nama saya Muhammad Syikri bin Awang Hasim. Saya bekerja dengan Petronas di loji penapisan minyak Petronas di Sungai Udang, Melaka. Berdasarkan pengalaman berkhidmat dengan Petronas sudah lebih 25 tahun. Kebanyakan daripada pengalaman saya bekerja kebanyakannya di Sungai Udang, Melaka lah. Loji penapisan minyak Petronas di Sungai Udang, Melaka ni adalah antara loji terbesar Petronas lah di Malaysia. Soalan tadi kenapa saya pilih Latar belakang. Sebenarnya saya berkhidmat dengan Petronas sejak semasa lepas dari sekolah menengah. Saya ditawarkan beasiswa lah oleh pihak Petronas pada masa itu untuk belajar kejuruteraan mekanikal. So selepas habis belajar saya ditawarkan bekerja di Sungai Udang, Melaka lah. So sejak daripada itu saya dah berkhidmat dengan Petronas selama lebih daripada 25 tahun. Kenapa saya pilih bidang kejuruteraan? Masa itu minat saya adalah untuk menjadi sama ada juruterbang ataupun seorang jurutera. Saya dari segi minat pada masa itu sama ada mahu bekerja dengan Petronas ataupun Malaysia Airlines lah kan. Alhamdulillah dapat tawaran daripada Petronas untuk melanjutkan pelajaran macam saya cerita tadi sebagai seorang jurutera. Dan sebab Petronas ni agak besar dia punya operasi. Ada yang bekerja di Petronas Twin Tower di Ibu Pejabat di Kuala Lumpur kan, atau ada yang bekerja di loji-loji Petronas di sekitar Pantai Timur, di Melaka dan juga Sabah Sarawak, dan ada juga bekerja di pelantar-pelantar laut sama di dalam atau di luar Malaysia lah kan. Tapi alhamdulillah rezeki saya ditakdirkan di Melaka dan telah berkhidmat di Melaka daripada 25 tahun tu lebih daripada 15 tahun saya berkhidmat di Melaka. So dia lebih kepada minat dan alhamdulillah juga dapat dapat bekerja dengan syarikat yang saya ingin menyertai lah pada masa itu. Okey. Kita
Terima kasih untuk penerangan Tuan. Baik, sekarang kita pun dah tahu latar belakang Tuan dan kenapa Tuan memilih pekerjaan ini. Jadi kita akan ke soalan seterusnya. Pada pendapat Tuan, apakah ciri kepimpinan yang perlu ada ketika Tuan memegang sesuatu organisasi tersebut? Apakah ciri kepimpinan yang perlu ada? Sepanjang perkhidmatan saya, saya telah berkhidmat dengan banyak pemimpin yang mungkin saudara-saudari juga kenal, kebanyakannya ahli-ahli korporat Petronas lah, dan juga sepanjang saya bergelar pemimpin juga ada beberapa ciri yang saya rasa secara peribadi amat penting lah. Yang pertama ialah apa yang dipanggil pengetahuan yang mendalam kepada pekerjaan yang kita lakukan. Sebagai contoh, untuk menjalankan operasi di loji penabisan minyak Petronas, adalah satu kerja yang dianggap berisiko tinggi, kerana jika tidak dilakukan dengan selamat, kita boleh mengundang bahaya-bahaya besar seperti kebakaran, letupan dan sebagainya. So, kemampuan pemimpin adalah amat penting dari segi teknikal, pengetahuan teknikal yang mendalam, kerana untuk melancarkan operasi yang selamat. Operasi loji ini 24 jam sehari dan 365 hari setahun, maknanya tidak pernah berhenti. Kami ada pekerja yang bekerja siang dan malam sepanjang masa. So sebab itulah pengetahuan teknikal yang mendalam amat penting untuk memastikan pertama ia adalah operasi yang selamat, dan yang kedua juga penting untuk memastikan yang produk-produk yang kami hasilkan untuk orang-orang awam dan juga korporat seperti minyak petrol, minyak diesel untuk kapal terbang dan kapal laut dan sebagainya adalah bermutu tinggi dan tidak merosakkan alam sekitar. So ciri-ciri pertama ialah pengetahuan teknikal yang mendalam. Yang kedua ialah keupayaan untuk meningkatkan prestasi pekerja yang tinggi supaya syarikat dapat terus berdaya saing. Apa yang saya masukkan di sini ialah untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu daripada loji penabisan minyak di Petronas ini. Kami menggunakan perkhidmatan pekerja sendiri, pekerja Petronas ramai lebih daripada 1,000 orang, dan juga pekerja kontrak hampir 2,000 orang. Secara kasarnya kami memerlukan 3,000 orang pekerja, dan adalah amat penting untuk kita memastikan sistem-sistem pekerjaan yang kami sedia pakai adalah di tahap yang paling tinggi untuk memastikan kita mampu berdaya saing. Sekiranya kami tidak mampu berdaya saing, kemungkinan prestasi syarikat akan menurun, ataupun kita terpaksa membeli produk-produk yang bermutu ni daripada pihak-pihak lain yang lebih menguntungkan pengguna. So itulah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, pada pendapat saya ialah pemimpin hendaklah mempunyai integriti yang tinggi. Sebagai contoh, jujur dan amanah dalam melakukan pekerjaan, kerana ketidakjujuran dan pecah amanah sebagai contoh boleh membawa kerosakan kepada peralatan yang kami guna pakai, ataupun menjual produk-produk yang tidak bermutu dan boleh mengakibatkan kesusahan kepada para pengguna, ataupun
berlaku insiden-insiden yang tidak diingani seperti rasuah ataupun boleh membawa mudarat kepada alam sekitar ataupun penduduk setempat. So adalah penting sebagai seorang pemimpin mempunyai integriti yang tinggi dalam perkara-perkara teknikal maupun perkara-perkara asas-asas peribadi sebagai pemimpin lah. So itulah tiga yang saya boleh utarakan lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Jadi sememangnya ciri-ciri kepimpinan tu perlu ada pada seorang pemimpin supaya matlamat sesebuah organisasi tu dapat tercapai, betul Tuan? Macam Betul. Tuan katakan tadi, seorang pemimpin tu perlu mempunyai pengetahuan yang dalam bidang kerja dia supaya proses dan operasi yang mereka ingin lakukan berjalan dengan lancar. Jadi baik, saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu saya nak tanya pada pandangan Tuan lah. Adakah sikap terbuka untuk mendengar pendapat orang bawahan itu perlu dan mengapa? Okey, dari segi budaya kerja Petronas, kami amat menitik beratkan sikap terbuka untuk dengar pendapat bukan saja daripada orang bawahan. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil 360 degree feedback ataupun kalau saya boleh terjemah dalam bahasa Malaysia ialah pendapat daripada keseluruhan orang yang kita bekerja dengan. Maksudnya orang bawahan, orang atasan, orang kiri dan kanan. Bermaksudnya setiap pemimpin hendaklah bersikap terbuka dalam mendengar pendapat daripada orang-orang atasan, orang-orang bawahan dan juga pemimpin-pemimpin lain yang kita bekerja dengan. Kami amat menitik beratkan 360 degree feedback ini kerana asas syarikat ialah kita mahu menjadikan budaya menerima pandangan daripada semua pihak dan bersikap positif terhadap pandangan-pandangan ini. Kerana kita sebagai syarikat mahu terus maju dan berdaya saing sebagai satu organisasi, tidak sebagai seorang pemimpin secara peribadi ataupun sebuah jabatan secara umumnya. Kita mahu terus maju dan berdaya saing sebagai sebuah syarikat. Macam saya katakan tadi, kita mahu kesemua 1,000 orang pekerja Petronas di loji ini maju sebagai satu pasukan. Kita tidak mahu mewujudkan 10 atau 20 orang pemimpin yang berjaya, tapi kita mahu juga 1,000 orang turut sama berjaya. Kerana itulah kita amat menitik beratkan bersikap terbuka untuk semua pandangan, tidak hanya pandangan daripada orang bawahan saja. Itu adalah di dalam Petronas kami panggil cultural belief ataupun budaya kerja yang kami mahu cipta. Kita pergi ke soalan yang keempat. Okay. Baru-baru ni saya ada baca dekat media sosial, kat laman sesama mana-mana, banyak berlakunya konflik dalam tempat kerja ni. Jadi jika situasi ni berlaku dalam organisasi Tuan, bagaimana Tuan nak menguruskan kerja? Okey, memang kita tak nafikanlah dalam kerja ataupun di luar kerja konflik akan sentiasa berlaku. Tapi sebagai pemimpin yang baik ataupun sebagaimana kita melihat watak kepimpinan adalah pemimpin tersebut menangani konflik di tempat kerja sebagai seorang pemimpin sebagai contoh di Petronas ini antara perkara yang kami
amat berusaha untuk wujudkan ialah apa yang kami panggil HOT, HOT dalam bahasa Inggerisnya, honest, open and transparent. Sebab tu dia panggil HOT. Kalau saya cuba terjemahkan, honest ialah jujur, open ialah terbuka dan transparent ialah apa ya? Tanpa berselindung lah mungkin ya. Jujur, terbuka dan tanpa berselindung. Sebab kita cuba wujudkan satu suasana yang di antara mana-mana pihak bila ada perkara yang kita tidak boleh selesaikan secara bersama, kita akan cuba wujudkan suasana yang setiap pekerja tidak mengikut latar belakang ataupun tahap atasan atau bawahan yang kami panggil hot conversation. Kita selalunya akan memanggil pihak-pihak berkenaan dan kita akan dengan cara terus terang akan memberitahu semua pihak kita naklah bercakap secara jujur, terbuka dan tanpa berselindung kerana sebagaimana kita tahu terkadang kita dapati juga benda-benda yang kita tidak boleh sebut di hadapan orang atasan sebagai contoh ataupun pihak bawahan akan sentiasa berpandangan setiap pandangan mereka hanya boleh disebut dan tidak akan dilakukan. Tapi kami cuba untuk mengambil langkah yang selanjutnya, cuba memahami bagaimana dan kenapa perkara ini berlaku dan adakah cara penyelesaian yang lebih baik. So sebab itu kami cuba untuk mewujudkan terbuka, jujur dan tidak berselindung. Actually sebenarnya tidaklah mudah seperti yang disebut sebagaimana contoh kita di rumah antara anak dengan ibu bapa kan, kita kena hormat dan sebagainya lah kan. Tapi di tempat kerja kita cuba bukan tidak mana kita tidak hormat orang atasan, tapi cara yang terbaik untuk kita bertukar-tukar pandangan bila mana kita ada konflik antara satu sama lain. Terima kasih atas penerangan Tuan. Betul, saya setuju dengan cara Tuan. Okey, kita berpindah kepada soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Apakah cabaran yang dihadapi dan harapan sepanjang tempoh kepimpinan Tuan dalam organisasi Tuan ini? Cabaran memang banyak. Kita cuba kita bermula mungkin dengan cabaran dari luaran. Luaran ni bermaksud pengaruh-pengaruh kepada industri Petronas. Sebagaimana kita tahu ekonomi dunia tidaklah begitu baik. Kalau kita lihat ekonomi Malaysia juga tidaklah begitu baik. Tetapi sebagaimana kita tahu jika ekonomi itu baik, orang akan lebih banyak menggunakan produk yang kami keluarkan. Jika orang ada wang yang lebih, mereka akan memandu ke Pulau Pinang sebagai contoh dan menggunakan produk-produk yang kami hasilkan. Bila berlaku keadaan sedemikian, mana keuntungan Petronas akan juga bertambah tinggi sebagai contoh. Tetapi bila kita ekonomi tidak begitu baik kan, jika kita nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, mungkin kita bercuti di sekitar Melaka dan Negeri Sembilan saja. Maknanya penggunaan produk kami kurang dan keuntungan Petronas juga kurang. So itulah cabaran yang kami hadapi, bagaimana untuk berdaya saing dan terus menghasilkan keuntungan kepada pihak syarikat lah. Itu cabaran luaran. Cabaran di bahagian dalaman Petronas pula ialah
untuk sentiasa menghasilkan pekerja dan pemimpin yang mampu berdaya saing di tahap yang tertinggi. Kami amat berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan mutu pekerja-pekerja Petronas, terutama kepada pekerja-pekerja yang menjawat jawatan sekitar bawah 10 tahun. Kami membuat banyak latihan dan membuat banyak perubahan untuk mempercepatkan kadar mereka berkembang sebagai pemimpin yang baik. Kalau mungkin satu masa dulu memerlukan 15 hingga 20 tahun untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang cemerlang, yang kami usaha untuk mempercepatkan proses ini untuk anak-anak muda yang mula bekerja Petronas dapat mencapai prestasi yang tinggi dalam masa yang kurang daripada 10 tahun. Itulah cabaran kami kerana pekerja-pekerja yang bermutu dan cemerlang amat penting. Aset yang paling penting kepada pihak Petronas ialah pekerja-pekerja yang cemerlang. Itulah antara prinsip Petronas. Baik, dan sebenarnya dalam sebuah organisasi tu memang akan ada cabaran dari tangan lah, macam yang Tuan katakan tadi. Jadi berakhirnya soalan kami, maka berakhirlah acara temu ramah kami. Tapi sebelum tu, Sebelum tu, kalau Tuan ada sedikit kata-kata hikmah ke nak kongsi bersama. Saya rasa saudara-saudari semua lebih mengetahui, tapi satu masa dulu saya pun pernah menjadi pelajar. Perkara yang penting semasa saya pelajar yang saya masih pegang hingga kini ialah jangan berhenti belajar. Sebagai contoh, saya walaupun telah berkhidmat selama 25 tahun, saya rasa perkara yang saya ingin buat ialah teruskan belajar. Sebab ilmu itu saya rasa tidak ada sempadan, dan kita jangan puas hati dengan ilmu yang kita ada. Teruskan belajar walaupun perkara yang kita bukan bidang minat kita. Sebagai contoh, saya sebagai seorang jurutera, saya juga bercita-cita untuk sebagai contoh belajar memasak dengan begitu baik, sebagai contoh. So kadang-kadang kita memberikan alasan masa kan, ataupun kewangan dan kekangan yang lain, tetapi untuk saudari semua, saya kalau nasihat saya ialah jangan berhenti belajar lah, walaupun satu masa nanti saudari akan bekerja dan dan selanjutnya. So itu je lah yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah. Jadi dengan itu, maka berakhirlah acara sesi temu ramah kami. Kami minta maaf andai ada terkasar bahasa dari kami dan kekurangan. Juga kami juga ingin memohon maaf sebab kami mengambil masa Tuan petang-petang ni. Panas-panas masa Tuan. Dan saya mengharapkan agar Tuan dapat bekerja, menjalankan tanggungjawab Tuan dengan baik, dan semoga Tuan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Saya doakan saudara-saudara semua berjaya di dunia dan akhirat juga. Terima kasih Tuan. Melalui pemerhatian kami, gaya kepimpinan Tuan Shikri ialah transformasi dan karismatik. Kerana beliau menggalakkan pekerja beliau bersikap terbuka untuk memberi idea dan penambahbaikan. Akhir sekali, kelemahan yang terdapat pada Tuan Shikri dalam memimpin organisasinya ialah beliau memerlukan masa yang lama dalam membuat sesuatu keputusan. Sekian daripada kami. Terima kasih.